Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam PDPR Islam tahun 5, ini bidang ibadah. InsyaAllah pada hari ini tajuk pembelajaran kita ialah solat berjemaah, iaitu bahagian 2. Pada minggu yang lalu kita telah pun bicarakan solat berjemaah, segi pengertian, hukum dan juga kelebihan serta kepentingan solat berjemaah. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung pengajian kita dalam siri yang kedua ataupun bahagian kedua, InsyaAllah. Jadi sebelum kita memulakan pengajian dan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baiklah, untuk bahagian ini, bahagian yang kedua, kita sambung dalam pelajaran syarat-syarat sah solat berjemaah. Yang pertama, perbuatan zahir imam dan makmum adalah sama. Bermaksud, imam, contohnya imam rukuk, maka makmum juga rukuk. Maksudnya tidak menyalahi perbuatan imam. Yang kedua, makmum mengikut imam dari segi takbir, mesti terkemudian pada takbir imam. Yang kedua, perbuatan lain, maksudnya selain pada takbir, dari segi rukuk, sujud dan i'tidal, tidak mendahului imam melebihi 2 rukun tanpa keuzuran. Yang ketiga, makmum mengetahui pergerakan imam. Yang keempat, makmum dan imam berhimpun dalam satu tempat tanpa terpisah, seperti dalam bangunan ataupun kawasan yang tidak terpisah, seperti padang dan sebagainya. Yang kelima, makmum tidak tertinggal daripada mengikut pergerakan imam sebanyak 2 rukun tanpa keuzuran atau 3 rukun panjang dengan keuzuran. Yang keenam, perbuatan sunat makmum dan imam tidak bercanggah secara ketara kecuali kunut. Yang ketujuh, makmum berniat mengikut imam. Yang ke-8, makmum yakin salat imam sah, tidak ada keraguan, tidak ada was-was dan sebagainya. Yang ke-9, salat imam bukan dalam kategori salat yang wajib diulang. Bermaksud, bukanlah salat imam itu dilihat terbatal ataupun makmum tidak yakin dengan salat yang dilakukan oleh imam tadi. Yang ke-10, martabat imam dari sudut jantina tidak kurang daripada makmum. Maksudnya imam mestilah sama, contohnya lelaki dan lelaki, lelaki imam pada lelaki, perempuan imam pada perempuan, tidak kurang. Maksudnya adalah sama dengan makmum. Okey, kecuali kalau perempuan boleh menjadi imam kepada anak-anak kecil ataupun anak-anak yang belum baligh. Okey, yang ke-11, imam tidak ummi sedangkan makmum pula baik bacaannya. Maksudnya imam tidak fasih bacaan sedangkan makmum pula baik bacaannya, maka tidak sah. Okey, maka lebih baik diberi, maksudnya mestilah orang yang baik bacaan itu menjadi imam. Itu adalah diutamakan. Yang ke-12, imam yang diikuti tidak mengikut imam yang lain. Tidak ada imam dan makmum ataupun makmum mengikut imam sedangkan imam itu mengikut orang yang lain di hadapannya. Okey, itu adalah syarat-syarat sah salat berjemaah. Okey, seterusnya
Kita sambung lagi dalam tata cara kedudukan imam dan makmum dalam solat berjemaah. Cuba anda lihat pada gambar yang pertama. Okey, seorang lelaki dan seorang lelaki menjadi imam, seorang lelaki menjadi makmum. Bagaimana kedudukan mereka? Jelas imam seperti di hadapan dan makmum lelaki berada di sebelah kanan. Imam cuma terkebelakang sedikit, tidak terlalu jauh. Yang kedua, imam lelaki dan seorang perempuan. Jadi makmum perempuan berada di belakang imam. Yang ketiga, kedudukan imam dan makmum perempuan. Jadi imam perempuan berada di tengah-tengah, cumanya imam perempuan berada di hadapan sedikit daripada makmum perempuan. Seterusnya, bagi gambar yang keempat, makmum adalah lelaki dan makmumnya adalah beberapa orang lelaki. Jadi mereka berada di belakang imam, bukan di tepi imam, di kiri kanan imam. Maka afdalnya di belakang imam. Seterusnya, gambar yang keempat, yang kelima, iaitu imam seorang lelaki dan makmum beberapa orang lelaki dan beberapa orang perempuan. Bagaimana kedudukannya? Jadi di hadapan seperti imam, di belakang imam adalah makmum lelaki, dan di belakang saf lelaki adalah saf untuk makmum perempuan. Itu bagi berbilang-bilang makmum lelaki dan perempuan. Seterusnya, sekiranya ada makmum lelaki, ada makmum kanak-kanak dan juga makmum perempuan, bagaimanakah kedudukannya? Cuba kita lihat. Makmum di hadapan, di belakang imam, imam di hadapan, di belakang adalah makmum lelaki, kemudian diikuti oleh makmum kanak-kanak lelaki, barulah yang di belakang sekali, saf belakang sekali ialah makmum perempuan. Baiklah, kita sambung lagi. Jenis-jenis makmum. Maka kita kena tahu bilakah kita dikira makmum muafiq dan makmum masbuk. Jadi ada dua jenis makmum. Yang pertama ialah makmum muafiq. Cuba kita lihat apakah makna ataupun pengertian makmum muafiq. Okey, yang pertama, pengertian makmum muafiq ialah makmum yang sempat berdiri bersama-sama dengan imam untuk tempoh bacaan Al-Fatihah dengan sempurna. Contohnya, makmum bertakbiratul ihram, sejurus selepas imam bertakbiratul ihram, maka makmum hendaklah membaca surah Al-Fatihah sehingga sempurna. Maka janganlah ia mengikut imam rukuk sedangkan dia masih belum menyelesaikan ataupun menyempurnakan surah Al-Fatihah. Jelas ya? Okey, untuk jenis yang kedua iaitu makmum masbuk. Apakah itu makmum masbuk? Makmum masbuk ialah makmum yang tidak sempat berdiri betul bersama-sama dengan imam untuk tempoh bacaan surah Al-Fatihah dengan sempurnanya. Contoh, cuba kita lihat. Semasa makmum bertakbiratul ihram, imam sudah sempurna membaca surah atau sedang rukuk. Jadi pada waktu ini, makmum ini dikira masbuk sebab mereka tidak sempat untuk bersama-sama ataupun menghabiskan bacaan. Jadi, bagaimana kalau berlaku keadaan ini? Maka ketika ini makmum hendaklah bertakbiratul ihram dan
terus rukuk sekiranya imam telah rukuk. Ingat, bertakbiratul ihram dahulu, kemudian barulah takbir untuk rukuk. Jangan terus-terus rukuk. Allahu Akbar terus rukuk. Mesti takbiratul ihram dan berdiri sebentar dan takbir untuk rukuk pula. Itu adalah cara bagi makmum masbuk, maksudnya makmum yang ketinggalan. Jelas ya? Okey, seterusnya selesailah kita dalam pembelajaran untuk hari ini. Dan kepada semua yang mengikuti pembelajaran hari ini, jangan lupa jawab soalan-soalan uji minda dan kuis pada hari ini. Iaitu yang pertama, tuliskan pengertian makmum muafiq dan makmum masbuk. Jadi ada dua jenis makmum tadi. Tuliskan pengertian. Yang kedua, lakarkan kedudukan imam dan makmum bagi 3 keadaan. Keadaan yang pertama, imam bersama 2 makmum lelaki dewasa. Yang kedua, keadaan yang kedua, imam bersama seorang makmum perempuan. Yang ketiga, imam perempuan bersama 2 orang makmum perempuan. Jadi, jangan lupa jawab. Jangan tak jawab, untuk mengukuhkan lagi kefahaman kita dalam pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk itu, sekian dahulu. Berjumpa lagi dengan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.